pagi tadi. Baiklah, untuk memulakan jam yang ketiga Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kami akan bawakan perkongsian mengenai tertib pengurusan harta pusaka. Ini adalah penting untuk kelangsungan waris terutamanya. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Sofian Abu Bakir, iaitu perancang pusaka Islam As-Salihin Trust di Berhad. Assalamualaikum dan selamat datang Selamat Pagi Malaysia. Waalaikumsalam. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini apabila kita dapat tajuk tertib pengurusan harta pusaka buat kelangsungan waris. Tertib pengurusan harta pusaka. Tertib itu perlu ada. Ya, kenapa tertib pengurusan harta pusaka ini sangat penting dalam kita menguruskan harta pusaka ini? Okay. Sebenarnya tertib pengurusan pusaka ni dia ada dua peringkat lah. Satu peringkat syarak je, di peringkat syarak, lagi satu di peringkat sivil. Macam mana urusan pusaka di peringkat sivil tu. Jadi kalau kita tengok dari sudut syarak tu, sebenarnya tertib yang paling pertama sekali kita kena uruskan hak si mati dululah. Hak si mati yang mana yang perlu diuruskan dulu. Iaitu yang pertama sekali adalah pengurusan jenazah tu sendiri. Yang mana memerlukan harta daripada pusaka si mati itu perlu digunakan untuk menguruskan jenazah tu. Jadi bukannya menggunakan harta daripada waris-waris kepada si mati. Jadi yang tu yang pertama sekali lah diuruskan daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi kalau ikutkan daripada sudut sivil pula, macam mana nak diuruskan pusaka tu, dia ada juga tertib-tertib dia lah, macam mana nak mulakan proses tu terlebih dahulu. Jadi antaranya yang pertama sekali dari sudut sijil kematian tu kena ada dulu. Lepas tu dah ada sijil kematian baru boleh buat permohonan dekat pejabat-pejabat yang berkaitan lah, sama ada pejabat pusaka kecil ataupun amanah raya ataupun mahkamah tinggi untuk mendapatkan surat kuasa untuk menguruskan pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tu. Okey. Itu adalah untuk pengurusan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Betul. Tetapi jika seseorang itu merancang untuk menguruskan harta pusakanya, contohnya saya sendiri, apa yang perlu saya lakukan? Okay. Jadi untuk merancang pusaka, yang paling utama adalah dokumen wasiat lah yang ditinggalkan. Kita masa masih hidup, kita buat dulu dokumen wasiat tu. Di mana dalam dokumen wasiat tu yang paling utama adalah siapa yang kita lantik sebagai wasi ataupun yang akan menjadi pentadbir dekat dalam pengurusan harta pusaka yang kita tinggalkan lah. Jadi dalam wasiat tu sebenarnya yang paling utama pelantikan wasi itu untuk memastikan urusan pusaka itu dapat dilaksanakan dengan sempurna, dengan lancar. Jadi yang keduanya barulah unsur pengagihan tu. Macam mana kita punya hasrat nak diagihkan harta tu. Adakah kita ada berniat untuk menginfakkan atau mensedekahkan sebahagian daripada harta kita kepada pihak-pihak tertentu, dan juga yang seterusnya pelantikan penjaga harta jika sekiranya ada anak bawah umur dan sebagainya. Jadi dekat dalam wasiat tu yang paling utama adalah pelantikan wasi tu. Jadi selain daripada wasiat ada juga dokumen lain lah yang kita boleh laksanakan untuk perancangan pusaka kita, antaranya dokumen hibah, dokumen harta sepencarian, dan juga dokumen amanah lah. Jadi itu adalah antara instrumen-instrumen yang boleh digunakan untuk merancang siap-siaplah harta kita. Jadi golongan mana ataupun siapa yang perlu untuk merancang pusaka ini? Okey. Seawalnya. Okey. Jadi perancangan awal ni memang kalau ikutkan ada golongan-golongan yang ada kepentingan ataupun urgensi lah untuk buat perancangan dengan lebih cepat, dan juga ada yang tak berapa urgent. Tapi secara generalnya yang kita tengok ada 3 kriteria lah yang menyebabkan perlunya buat perancangan pusaka ni, iaitu selagi mana orang tu ada keluarga, dan juga kalau dia ada harta yang ditinggalkan, dan yang lebih penting kalau dia ada hutang. Jadi 3 benda ni, bila seseorang tu ada 3 perkara ini, dah menunjukkan dia ada kepentingan lah untuk buat perancangan pusaka siap-siap. Okey. Kalau kita dapat lihat antara yang telah pun dikongsikan oleh anda di media sosial adalah semua informasi yang berbentuk infografik tetapi dilukis dalam bentuk kartun. Ya, mungkin mudah orang faham kenapa memilih elemen ini untuk menyampaikan maklumat tentang pewarisan harta pusaka ini dalam bentuk kartun. Okey. Jadi memang pada asalnya daripada awal-awal lah melibatkan diri dalam bidang perancangan dan pengurusan pusaka ni, bila kita dapati sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu tu kebanyakannya dalam bentuk bacaan, tulisan-tulisan yang perlu dibaca dan panjang-panjang. Jadi bila
sumber-sumber tu dalam bentuk tulisan tu orang nak memahami tu mungkin agak sukar. Jadi saya mula mengambil inisiatif lah untuk melukiskan situasi-situasi itu. Contohnya situasi faraid, macam mana nak kenal pasti siapa waris faraid, semua tu melalui kartun. Kita melalui lukisan kartun tu menyebabkan orang lebih mudah nak faham dan lebih cepat untuk memahami, nak kenal pasti siapa waris faraid dia, berapa bahagian dia. Jadi daripada situlah mula saya melukis kartun-kartun supaya ilmu ni dapat difahami dengan lebih mudah oleh masyarakat lah. Dilukis sendiri oleh Tuan Sufian? Yang tu saya lukis sendirilah. Hebat Mengikut pandangan dan juga pengamatan Tuan Sufian lah, di mana kesedaran kita dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam merancang harta pusaka ini? Okay. Jadi sebenarnya kefahaman ataupun pengetahuan tentang perancangan pusaka itu saya rasakan sebenarnya dah agak tinggi. Sebab satunya dah banyak dikongsikan di media sosial dan juga di media masa, di berita, di rancangan-rancangan TV dah banyak coverkan berkenaan dengan isu ni. Cumanya walaupun dah ada kesedaran tu tapi tindakan masih lagi belum mencukupi lah. Jadi antara sebab mungkin tindakan tu belum mencukupi sebab tak ada pengetahuan dekat mana nak buat perancangan tu, nak memulakan proses untuk buat perancangan, dokumen-dokumen perancangan tu. Dan juga mungkin walaupun ada kesedaran tapi tak ada lagi urgensi tu belum ada lah. Apakah bentuk-bentuk harta yang boleh diletakkan di bawah pihak pengurusan? Adakah contohnya waris ataupun si mati itu mempunyai insurans yang bernilai jutaan ringgit ataupun duit hibah dan sebagainya, itu boleh diletakkan di bawah pengurusan harta pusaka? Ada setengah-setengah, kebanyakannya boleh diletakkan di bawah urusan pusaka lah. Yang mana terutamanya dokumen-dokumen atau aset-aset yang tak ada instrumen penamaan lah. Contohnya kalau KWSP ada penama, kalau takaful tu dah ada hibah, boleh diberikan secara hibah. Jadi dokumen-dokumen yang ada hibah ni yang boleh diberikan secara hibah, yang tu dah tak termasuklah dekat dalam urusan pusaka. Tapi kebanyakan aset-aset yang lain, contohnya pelaburan, hartanah, kenderaan, penjagaan yang dimiliki di bawah nama si mati tu, semua tu adalah termasuk dekat dalam pusaka lah yang perlu diuruskan. Satu stigma di kalangan kita ini apabila berlaku kejadian kematian dan sebagainya, pengurusan harta itu memakan masa yang sangat-sangat lama. Jadi adakah pengurusan masa yang sangat lama ini boleh disingkatkan kalau perancangan awal ini telah pun kita lakukan? Memang betul. Kalau melalui perancangan tu, tempoh waktu pengurusan pusaka tu dapat disingkatkan lah. Terutamanya dari sudut pelantikan pentadbir ataupun wasi tu. Sekiranya ada dokumen pelantikan tu tak memerlukan waris-waris untuk berbincang dulu untuk nak melantik siapa yang akan jadi pentadbir tu. Kat situ sebenarnya satu proses yang paling mengambil masa lah, ataupun akan melalui banyak krisis lah dekat situ nak melantik pentadbir tu. Jadi melalui perancangan siap-siap tu kita dah lantik, jadi dah tak perlu waris-waris nak melalui proses tu. Dan juga dengan dokumen tu juga kita dah nyatakan siap-siap aset-aset yang kita ada, jadi tak perlu waris-waris tertanya-tanya aset apa yang si mati ada. So kebanyakan ataupun setengah-setengah pemilik aset harta ni dia tak berkongsi apa yang dia ada dengan waris-waris dia. Dia beli rumah ke, dia beli tanah ke, dia tak bagi tahu. Dan waris-waris anak-anak, isteri pun kadang-kadang tak tahu berapa banyak aset yang isteri dia, suami dia atau ibu dengan bapa dia ada. Jadi bila keadaan ini berlaku, waris-waris tak tahu apa aset yang ada, menyebabkan proses tu jadi lama lah, sebab waris-waris nak kena pasti dulu aset, lepas tu nak cari dokumen lagi. Jadi benda tu mengambil masa yang lama lah. Katakanlah proses menguruskan harta pusaka ini sudah pun dilakukan awal. Dan juga satu ketika kematian berlaku, ketika pengurusan ini telah pun dipersetujui oleh semua waris. Tetapi apabila berlakunya kematian, tiba-tiba ada yang tidak bersetuju pula, nak tukar pula. Bagaimana pula proses itu?
proses tu memang akan berlaku lah. Jadi dalam proses pentadbiran pusaka ni sekiranya tak ada apa-apa perancangan, si mati meninggal tanpa meninggalkan apa-apa pesanan kepada waris, benda tu memang kebarangkalian untuk berlaku memang amat tinggi lah. Dah buat plan, dah bersetuju semua, tapi lepas tu ada berlaku berubah fikiran semua tu. Tapi kalau dah ada dokumen perancangan yang ditinggalkan, insya-Allah dengan arahan ataupun pesanan daripada si mati tu, waris-waris at least ada tahulah guideline dia macam mana, apa hasrat yang ditinggalkan, macam mana yang dikehendaki oleh arwah, macam mana nak diuruskan harta dia. Jadi berdasarkan kepada guideline tu lebih mudah untuk waris-waris nak menguruskannya lah, tanpa ada berlaku mungkin lepas tu nak bertelingkah pula. Katakanlah mereka menggunakan peguam masing-masing untuk mencabar apa yang telah pun diwariskan oleh si mati, bagaimana? Kalau nak guna lawyer, peguam lah. Sebenarnya bila berlaku kematian seseorang tu, harta yang ditinggalkan tu tertakluk kepada faraid. Sebahagiannya kalau dia tak ada perancangan lain, seperti contohnya setengah-setengah aset yang dihibahkan siap-siap. Jadi aset-aset yang tak dihibahkan ataupun tak dibuat deklarasi harta sepercayaan, itu semua akan tertakluk kepada faraid. Jadi bila harta-harta yang tertakluk kepada faraid, dia sebenarnya masih lagi boleh diuruskan dengan cara mengikut waris-waris punya persetujuan bersama. Jadi tak perlu sebenarnya nak mencabar-cabar dekat mahkamah melalui lawyer. Dan juga sekiranya ada dokumen, contohnya dokumen hibah, dokumen deklarasi harta sepencarian, dokumen-dokumen tu pun dah cukup kuat untuk dilaksanakan tanpa perlu ada persetujuan waris-waris. Ataupun kalau nak dicabar pun menggunakan lawyer, dia sangat rendah lah, sangat tinggi kebarangkalian untuk dapat dilaksanakan dokumen tu. Jadi untuk waris mencabar dengan lawyer, sekiranya dah ada dokumen yang dah dibuat terlebih dahulu, dia agak sukarlah untuk dicabar tu. Apakah skop pengurusan yang dilakukan oleh pihak badan pengurusan seperti As-Salihin Trustee Berhad? Daripada mana sehingga ke mana skop kerja untuk menguruskan harta pusaka ini? Okay. Jadi kalau pihak trustee ataupun syarikat amanah yang dilantik sebagai wasi, skop kerjanya adalah daripada mula proses pembacaan wasiat lah. Paling pertama sekali pembacaan wasiat, dan lepas tu diminta untuk waris-waris untuk mengumpulkan aset, dokumen-dokumen aset lah, geran rumah, geran tanah, geran kereta, penyata-penyata akaun, semua itu dikumpulkan. Lepas tu proses permohonan grant of probate akan dibuat dekat Mahkamah Tinggi lah. Jadi proses tu pun akan dilaksanakan oleh syarikat trustee, dan sehingga menerima dokumen grant of probate tu, dokumen ni akan digunakan untuk mencairkan harta-harta yang atas nama si mati lah. Jadi bila dah dicairkan, harta tu semua dah dikumpulkan, harta ni pun akan diagihkan juga kepada waris-waris, sehinggalah ke tahap geran bertukar nama daripada nama si mati kepada waris, aset-aset tunai ditransfer kepada akaun-akaun waris, dan seterusnya lah, dan sebagainya. Adakah ia akan melibatkan kesemua waris perlu hadir ketika pembacaan wasiat? Ketika pengurusan di bawah trustee ini. Okey. Paling pertama sekali proses pembacaan wasiat tu yang tu digalakkan untuk semua waris-waris berkumpul pada waktu yang samalah. Jadi tak semestinya sekali bacaan, ada kemungkinan proses pembacaan tu perlu dibuat beberapa kali, bergantung kepada situasi waris lah. Kalau waris dapat berkumpul pada waktu yang sama, dibuat sekali. Kalau ada waris yang tak dapat berkumpul pada waktu sekian waktu tu, dia akan buat bacaan kedua dekat waktu lain pula. Jadi pada waktu itu sahaja waris perlu menghadirkan diri. Waktu-waktu lain macam permohonan dekat grant of probate di Mahkamah Tinggi, semua akan diuruskan oleh syarikat trustee. Tapi lagi satu yang perlu waris hadirkan diri adalah proses di Mahkamah Syariah untuk menentukan waris faraid, untuk mengeluarkan CJ faraid lah. Jadi proses tu untuk CJ faraid tu yang tu memang waris perlu hadir lah. Mengikut pengalaman Cik Sofian sendiri selaku pengamal dalam bidang ini, mungkin Cik boleh berikan contoh mungkin kes yang simple, yang ringkas, dan juga kes yang sangat complicated mengikut pengalaman anda. Okey, mengikut pengalaman, kalau kes yang simple ni memang
kes yang bacaan wasiat and then dokumen semua dah ada. Lepas tu waris pun bersetuju dengan apa yang dinyatakan. Bentuk hartanya wasiat. bagaimana? Bentuk hartanya kalau yang paling simple adalah yang tak melibatkan hartanah. Cuma mungkin kenderaan, akaun-akaun dan juga pelaburan. Jadi kalau selalunya yang melibatkan hartanah ni, prosesnya akan berpanjangan sedikitlah. Sebab banyak dia punya proses-proses sampingan yang perlu dibuat. Berbanding dengan aset cash ataupun aset alih. Jadi kalau aset alih dia punya proses lebih mudah dan lebih ringkas lah, lebih cepat. Mungkin secara kasarnya berapa lama masa yang diambil untuk menguruskan harta pusaka itu di bawah trustee ini? Secara kasar di antara yang paling kes yang paling ringkas di bawah Encik Sufian lah. Kalau yang paling ringkas sekitar 6 hingga 8 bulan. 6 hingga 8 bulan. Sebab proses yang lama sebenarnya proses nak mendapatkan grant of probate tu. Mahkamah mengambil masa sekitar 4 bulan. Lepas tu selepas mendapat grant of probate baru proses pencairan harta dan pengagihan harta berlaku. Maksudnya kalau kes yang melibatkan hartanah memakan masa lebih panjang? Selalunya dalam setahun hingga setahun setengah kalau melibatkan hartanah. Maksudnya Encik Sufian akan menguruskan satu kes itu mengambil masa dalam jangka masa itu? Jangka masa itu mengikut kepada berapa banyak harta dan... Ya, itu yang diuruskan oleh syarikat amanah lah. Tapi mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi tidak merasakan bahawa perancangan awal harta pusaka ini penting untuk mereka. Apa pendapat Encik Sufian? Kalau ikutkan memang ada golongan yang berpendapat perancangan pusaka ini tak penting lagi kepada mereka. Jadi antara yang kita kenal pasti ataupun kita perhatikanlah golongan-golongan yang muda, dia punya kesedaran tu kurang sikit untuk membuat perancangan siap-siap lah sebab masih muda. Jadi antaranya mungkin sebab pendedahan mereka terhadap kes-kes yang berlaku kematian ni agak kurang lagi sebab mereka masih muda. Ibu bapa mungkin ada lagi tak berlaku kematian lagi. Lepas tu adik-beradik pun masih muda juga. Lepas tu golongan kawan-kawan pun masih muda. So tak ada lagi berlaku kematian di kalangan dalam lingkungan kawan-kawan dan kenalan berbanding dengan orang yang dah agak berusia. Jadi bila dah agak berusia dah ada kenalan-kenalan dah mula sakit-sakit dah mula meninggal. Jadi kat situ baru ada kesedaran. Kebiasaannya macam tu. Bila kita jumpa klien-klien yang nak buat perancangan tu, kebanyakannya bila kesedaran timbul bila dah ada kematian yang berlaku di sekitar mereka lah. Terutamanya kawan-kawan mereka lah kan. Okey, itu dia antara sedikit yang kita boleh berikan kepada anda mengenai tertib pengurusan harta pusaka buat kelangsungan waris. Sebenarnya panjang lagi yang kita boleh kupas lagi kan. Ya, betul. Tapi tidak mengapa, ini saja masa yang kita ada. Apapun terima kasih banyak-banyak di atas buah fikir Encik Muhammad Sufian Abu Bakir iaitu perancang pusaka Islam